dalam kitabnya, di antaranya kata beliau, kerana di sana ada pandangan mengenai dosa besar. Baik, kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya, antara dia sebut, dia mengambil pandangan daripada Syekh Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Tabir dia. Dia kata dosa-dosa besar ialah dosa yang mana apabila pelakunya dikenakan atau tindakan secara had, atau disebut juga dikenakan hukuman hudud atas pesalah apabila melakukan dosa besar. Itu pandangan beliau. Kerana setiap mana apa yang dilakukan oleh pesalah, cukup syarat dia, cukup dia punya bukti dia, cukup dia punya menyebabkan kena hukuman, maka dia kena. Sebab apa dia disebutkan dia kena dengan hukuman tersebut? Kerana dosa tadi, dosa telah dilakukan, dosa yang jelas, termasuk di kalangan dosa-dosa besar. Itu dia kalau berkata beliau dalam kitab mengenai dosa besar. Ada juga mereka berpandangan begini, supaya kita lebih faham lagi. Ialah dosa besar ni, kata Syekh Ibnu Hajar, jika buat diiringi dengan pesalah, dengan kesan daripada dosa besar, yakni balasan buruk. Contoh balasan buruk dengan sebab buat dosa. Ambil contoh anda nak buat paling mudah. Dosa buruk yang dibuat dikenakan hukuman balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang disebut laknat. Pertama, apabila seorang itu telah mengungkapkan ataupun sudah bersumpah ataupun melafazkan kalimah sumpah, apabila dia ingkar, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Kerana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Begitu juga dengan dosa kepada yang mana melakukan ataupun meminum minuman yang keras, seumpama minum khamar ataupun judi. Ini dosa besar jelas. Dalil daripada Al-Quran pun ada. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amalis syaitan, yang kita selalu dengar. Ayat ni ayat turun pengharaman kepada masyarakat Madinah di waktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sebelum itu ulama sebut masyarakat Madinah dia mengamalkan budaya amalan daripada mereka minum khamar. Pada ketika itu kebarangkalian tidak ada penharaman khusus, tidak ada larangan khusus mengenai peminum dan melakukan judi. Kerana menjadi sinonim kepada masyarakat jahiliah, apabila minum ada perbuatan yang akan ikuti dengan minum, yakni judi. Kalau judi tidak sempurna judi melainkan ada minum. Sudah menjadi satu budaya kepada masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Islam. Tu je rutin amalan harian mereka. Berjudi, mabuk. Mabuk, judi. Lepas tu, dia duduk main, minum mabuk. Tu je amalan puak mereka. Mungkin di masa itu tidak ada larangan khusus. Nak ada larangan khusus bagaimana tuan? Tuan tidak turun wahyu lagi. Tu kalau kita tengok dalam mana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikenakan azab sesuatu kaum ataupun balasan azab seksa kepada satu kaum, sehingga mana kaum itu diutus ataupun diberikan oleh mereka seorang nabi dan rasul. Antaranya Allah Ta'ala sebut, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Sesekali Allah Ta'ala tidak menazab sesuatu kaum kerana kaum itu tidak diutus lagi nabi dan rasul.